Salam hijrah setahun berapa orang? Tahun lepas kita terbangkan 100 orang dan tahun ni kita target untuk 300 orang dan ini adalah tahun kedua, baru tahun kedua Salam Hijrah dan saya bukanlah hanya ini tahun kedua saya dalam industri dan ini adalah tahun ke-12 saya dalam industri umrah sebenarnya. Baik. Okey, dia macam ni bila kita nak cakap pasal scam umrah ni, saya cerita kisah saya sikit. Saya ini bukan kehebatan saya bukan nak angkat diri saya. Tapi saya nak cerita apa yang saya lalu. Pada bulan 3 tahun lepas, saya mula mengiklankan, Ustaz Farid pernah datang Parit Bunta tak? Macam pernah tengok lah dengan tim media. Saya tak ingat. Saya tak ingat. Baik. Pada bulan 3 tahun lepas, saya mula mengiklankan pakej umrah Salam Hijrah Holiday untuk penerbangan bulan 8, 9 dan 10. Kita buat iklan secara bulanan untuk bulan-bulan tertentu. Macam sekarang kita tengah jual untuk bulan Oktober, November dan Disember. Jadi pada waktu itu, saya menjual pakej paling murah adalah 7,800. 7,800 dan kemudian pada pakej yang hotelnya dekat, kita jual 8,000 lebih. Di mana waktu itu market tak ada pun yang mendekati kami kerana masih lagi menjual pada harga 6,000 dan 7,000. Sedangkan kami bermula daripada 7,000 dan kami bawa pakej tu makin mahal dan hari ini makin lebih mahal daripada tu. Pakej ekonomi kami bermula dari 8,400 dan pakej premium kami RM9,870. Baik. Apa yang berlaku? Pada bulan 3 kami jual, kami tak mendapat sambutan di hati masyarakat. Even boleh kata bukan pilihan lah. Namun kerana saya telah mengambil kira hal-hal yang berkaitan, saya dah communicate dengan hotel, saya dah communicate dengan teliti dengan pihak airlines dan seumpamanya. Kalau tanya saya juga pelik macam mana orang lain boleh jual murah pada waktu tu. Sehingga kan saya pernah dapat ada orang cakap dengan saya, ini jemaah yang pilih travel lain Dia kata dengan saya, right onto my face, dia kata, Ustaz kalau tak boleh jual murah, Ustaz jangan kata orang lain tak boleh. Maksudnya dia nak bagi tahu yang saya jual mahal dan saya kata dengan orang tu hati-hati dengan pilihan tuan sebab boleh jadi ada hidden agenda. And it's happened. Pada tahun lepas, bermula daripada penerbangan bulan 10 onward, kes ni cuba untuk disembunyikan oleh kebanyakan travel agency namun akhirnya meletup pada tahun ni, bermula daripada bulan 2 hari tu, kecoh bila orang mula buka kisah-kisah diorang dengan charge penambahan mengejut, dengan lagi 2 hari nak terbang, tiba-tiba minta, kalau tak tambah, tak boleh terbang. Menjadikan keadaan ini menyepit jemaah. Okey. Sebenarnya what happened? Okey. Saya tak nak sebut mana-mana syarikat dan saya tak menujukan ataupun menghala kepada satu syarikat saja. Kerana hal ini telah pun berlaku dan dilakukan oleh banyak syarikat. Dan alhamdulillah, Salam Hijrah Holiday adalah satu-satunya agensi yang saya boleh nampak sekarang melalui iklan-iklan kami di laman biru dan juga laman warna apa sekalipun. Kami nyatakan dengan jelas yang kami bersih daripada sebarang charge penambahan daripada harga yang telah didaftarkan dan kami bersih daripada perubahan pakej mengejut daripada apa yang kami iklankan. Tidak ada apa-apa kesempitan yang kami letakkan kepada jemaah. Baik, apa yang berlaku? Bila jemaah lagi seminggu ataupun lagi sebulan nak terbang, jemaah sebenarnya dah terikat dengan akta di mana sebarang pembatalan akan menyebabkan jemaah hilang bayaran yang telah dibayar. Even kalau jemaah tu belum bayar lagi baki, dia kena bayar juga. Dia forfeited. Jadi travel ni dia letakkan jemaah kena bayar tambahan tu, kalau tak bayar tambahan tu tak boleh terbang pada period ini, pada tempoh ini, di mana jemaah tak boleh nak forfeit. Maafkan saya, jemaah tak boleh nak terminate package tu. Terpaksa proceed dan kena bayar. Kalau jemaah cancel, jemaah yang salah. Faham tak? Ini apa yang berlaku pada tahun lepas dan masih berlaku dan tak selesai lagi sampai hari ini. Yang kedua, travel agency, mereka ketika itu bangkit daripada PKP, daripada pandemik. Dan mereka perlukan fund yang banyak untuk running business. Apa yang mereka buat adalah, mereka kumpul deposit-deposit daripada jemaah
Dan untuk kumpul deposit-deposit ni, mereka buatlah package yang paling tak masuk akal supaya mereka dapat kumpul. Walaupun ianya satu keadaan yang sangat pahit bagi kami lah untuk ditelan. Sebab kami tak boleh nak main game ni. Money game ni bukan cara kami. Tapi orang lain dah sibuk buat dah. Deposit RM300, deposit RM100. Even mereka buat deposit RM100, non-refundable deposit, orang masih pergi tau. Ustaz kena tahu, RM100, kalaulah orang tu dia daftar untuk family dia 4 orang, RM400. Kalau dia tak jadi terbang, katakanlah satu hari travel agency bagi tahu, tuan kalau nak proceed juga dengan package ni kena tambah seorang RM3,000. Jemaah kata kami tak jadilah pergi, okey tak apa. So, nama syarikat masih baik kerana jemaah tak rasa RM100 tu beban untuk mereka burn. Tapi sebenarnya memang syarikat nak burnkan RM100 tu. Bayangkan dalam sebulan dia kumpul RM100 seorang. Dia kumpul 1,000 deposit. 1,000 kali 100 berapa ringgit? RM100,000. Sebulan dia boleh buat. Tapi tak terbang. Dan tak terbang tu dengan cara yang mulia, gentle. Travel agency datang bagi tahu, kami minta maaf, kita tak boleh nak proceed package ni, melainkan tuan-tuan kena tambah RM3,000. Kalau dia cakap dengan jemaah tambah RM1,000, jemaah mungkin tambah. Jadi dia buat satu jumlah yang jemaah tak mungkin tambah sebab dia dah belanjakan duit tu. So kita kena tahu scammer umrah hari ni sama juga dengan bidang-bidang lain. Mereka dah jauh lebih legal daripada penipu-penipu bongak pada zaman-zaman dulu. Kalau dulu penipu tu kita boleh nampak muka penipu dia. Sekarang tak boleh. Jadi apa yang saya sarankan, kalau dalam bab ni, tuan-tuan kena extra caution lah. Kena hati-hati lebih. Sebab bidang ni adalah bidang yang sekarang ni menjadi pilihan. Tumbuh macam cendawan. Jadi Ustaz, maksudnya kalau orang yang scam ni, yang kita nampak scam ni lah, diorang bersembunyi di sebalik term and condition lah. Betul. Pasal takkanlah Motek, Kementerian Pelancongan nak tukar akta tu. Akta tu dah okey, elok. Maksudnya dalam within 30 ke 60 hari, travel agency ada pilihan untuk buat term masing-masing. Yang tak boleh cancel bila? Kalau macam kami pilih tak boleh cancel 90 hari. 3 bulan sebelum terbang tak boleh cancel. Pasal 3 bulan sebelum terbang kami dah confirm tiket, kami dah confirm hotel. Jadi mana-mana jemaah dalam masa 90 hari tak boleh cancel. Kena tahu that kita dah bayar. Ada travel dia buat 30 hari, ada travel dia buat 60 hari. Dan jemaah melihat ini sebagai advantages kepada mereka. Kelebihan kepada mereka. Wah, travel ni nampak sangat macam nak duit. 3 bulan sebelum terbang dah tak boleh cancel. Yang ni sebulan sebelum terbang dah boleh cancel lagi. Tapi kau tengok bila kena tiba-tiba dalam tempoh sebulan tak boleh terbang tu, kau tengok apa jadi. Hotel tukar, tak boleh cancel. Kalau cancel, kita lah yang bodoh. Dan yang paling penting, scammer-scammer ni dia mengambil kira kemampuan jemaah. Dia jual package ekonomi, RM5,000, RM6,000, RM7,000 untuk package yang 50 meter ke haram kan. Dia letakkan package-package ni pada harga ekonomi supaya audience ni adalah dari kalangan orang yang super ekonomi punya poket. Jadi bila things happen, bila kejahatan ni berlaku, penganiayaan ni berlaku, jemaah yang memang ekonomi punya poket ni tak mampu untuk bayar lawyer. Dan kita kena tahu kalau bawa ke tribunal, dia tak boleh ambil kes tu satu persatu. Ini semua main dengan akta. Ustaz daftar dengan saya 4 orang. Saya akan keluarkan resit bukan untuk ustaz seorang. 4 orang, 4 resit. Jadi setiap resit itu kalau nak diperjuangkan di tribunal, di mahkamah, setiap satu kes. Kalau satu lawyer ustaz bayar RM10,000, 4 orang RM40,000. Pakejnya tadi RM7,000. Yang ustaz dah bayar baru RM3,000. Ustaz nak fight untuk RM3,000 seorang. Tapi kena bayar RM10,000. So at last, ustaz decide untuk tak payahlah buat bayar lawyer. Kita jumpa je lah kat akhirat. Habis, scammer akan tetap berluasa. Ya, dan benda ni memang berlaku lagi lah. Masih berlaku. Berlaku. Dan saya tahu orang-orang ni dan masih bebas pun. Masih bebas. Mungkinkah sebahagian mereka itu memang telah melakukannya sejak sekian lama? Maksud lama sungguh dah. Dulu sebelum PKP, saya dah mula outspoken on this topic. Saya dah mula bagi hint, ingatkan kepada orang ramai, jangan percaya, jangan mudah terjerumus kepada iklan-iklan mengarut ni. Tapi benda ni
nampak happily dilakukan selepas PKP. Sebab ramai orang kena dan ramai orang buat. Jadi dia dah tak jadi malu dah. Kira boleh kata yang tak kenakan charge tambahan ni adalah istimewa sangat-sangat. Dan sebab tu kita pilih frasa itu sebagai frasa utama pengiklanan kita. Dan kita adalah travel yang tidak mengenakan charge tambahan kepada mana-mana jemaah kami.